أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat bersama lagi tuan-tuan. Walaupun kuliah kita ni, kalau kira bulan, saya ingat saya lah, bulan 1 apalah kali saya main tuan-tuan, bulan 2 gitulah. Lepas tu ni lah boleh pula untuk bersama dengan tuan-tuan. Dan malam ni tuan-tuan, dalam silsilah tajuk kita berkenaan dengan Qisasul Anbiya, kisah para Nabi ni, kita baru masuk tajuk yang kedua lah, iaitu berkenaan dengan penciptaan jin dan syaitan. Saya susun ni tuan-tuan berdasarkan apa yang ulama kita tulis. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab seperti Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Kathir berkenaan cerita para Nabi ni, dia mesti mula, dia mulakan kitab dia tentang penciptaan alam, penciptaan malaikat, penciptaan jin, barulah penciptaan manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan apa yang dibuat oleh para ulama kita ni tuan-tuan penting, supaya kita tak keliru tentang kehidupan kita di dunia ni. Kita clear, jelas berkenaan dengan penciptaan malaikat, penciptaan jin. Taklah duk takut hantu ni kan, pitang takut hantu, tang ni takut hantu, sebab kita tak tahu asal usul dia. Ya. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak bercerita tentang jin. Jin, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah cipta atas muka dunia ni, yang duduk dengan kita. Tang mana kita ada, tang tu depa ada tuan-tuan. Tempat-tempat yang kita duk pi, walaupun kita tidak nampak, kita yakin dan kita percaya adanya makhluk jin ni. Orang Melayu dia bubuh nama macam-macam, jerangkung lah, plastik lah, apalah, semua tu orang Melayu lah, bubuh nama pelik-pelik tu. Yang penting jin. Jadi apa-apa kepercayaan tuan-tuan tentang makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta ni, yang kita tak tahu, yang Allah Subhanahu wa taala tak sebut langsung, kita tak boleh reka benda ni tuan-tuan. Macam jin, kita bukan reka, memang ada surah nama suratul jin dalam Quran. Mana kita tahu ada makhluk namanya jin. Jadi bila saya dengar ada orang kata ada orang kayangan, pelik apa tu, bagi saya kita nak bercakap apa pun tentang persoalan-persoalan seumpama itu, termasuk terutamanya perkara-perkara ghaib ni tuan-tuan. Ada, saya tengok dalam video, ada tuan-tuan guru kita menyebutkan bahawa ada makhluk kayangan. Dia bukan malaikat, tapi macam malaikat, tak makan tak minum, rupa dia macam manusia, kita jumpa dia macam orang. Ni tuan-tuan kalau nak percaya, tuan-tuan kena tanya dulu, ambil tang mana. Sekurang-kurangnya kita tahu, kita nak percaya tu kita ada sumber yang jelas.
Tak boleh main dengan orang kata. Kalau daripada kitab, tunjuk kitab mana. Dan kitab tu kita kena selidik. Daripada mana sumber yang tuan kitab tu kata ada makhluk-makhluk seumpama itu. Kalau tidak, kita terpaksa percayalah makhluk-makhluk yang disebut oleh agama-agama lain. Sebab mereka pun ambil mana kita tak tahu. Jadi kita orang Islam, kita kena ada sandaran. Benda-benda ghaib ni bukan boleh reka, tuan-tuan. Jadi apa yang syariat sampaikan kepada kita, sama ada melalui Al-Quran atau sama ada melalui hadis-hadis Nabi SAW, yang tu kita percaya. Kalau hal lain, tolong tunjuklah, ambil mana kan, supaya kita nak percaya ni mesti ada sumber. Tekan kita nak percaya dengar orang abang ya, betul. Tak boleh lagu tu, tuan-tuan. Okey. Jadi saya mula dah saya buat kotak tu, tuan-tuan. Tak tunjuk di sini ya. Tuan-tuan, kita akan tengok jin secara umumnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka daripada api, dari lidah api. Masuk ke? Oh, tidak. Boleh lagi besar sikit. Nama asal iblis. Kita ada panggil iblis. Dulu saya ingat masa zaman kami mengaji dulu, kalau tuan-tuan ingatlah Ustaz Khalid Hasan, tu guru saya dulu ni, Ustaz Khalid Hasan. Dia kalau dia marah kat kami tuan-tuan tu, masuk kelas tak dengar, ataupun dia suruh hafal tak hafal, dia suruh berdiri, masa dia suruh duduk tu, Arab kalau duduk ni dia kata ijlis, tu duduk. Tapi kalau dia marah, dia kata iblis. Dengar tu sakit hati. Tapi tu guru kita tu, kalau tak dengar kata dia tak kata ijlis, dia kata iblis, bunyi dekat-dekat. Nama asal iblis ialah Azazil, yang merupakan jin yang paling banyak ilmu, paling rajin beribadah, dan ditugaskan sebagai penjaga syurga. Ni semua tuan-tuan kita dapat daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang kita percaya ilmu-ilmu mereka. Sangat dimuliakan. Ni kita nak belajar ni tentang satu makhluk yang sampai satu peringkat Allah paling murka kat dia, paling kuat ibadat, sangat dimuliakan di kalangan para malaikat yang mulia tu. Dia yang paling dimuliakan, sangat dimuliakan dalam kalangan malaikat, dan mempunyai 4 sayap. Dia dilantik mengetuai para malaikat. Di kalangan malaikat tu, iblis yang kita lah ni duduk laknat dia tiap-tiap hari tu, dulu tuan-tuan dia paling mulia kali. Tak tahu ni pasal apa kita tak mau jadi lagu tu. Mau duk bahasa hebat, bahasa kemai pada orang lain semua tak betul. Kita dah diresapi penyakit yang pernah kena kepada makhluk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Dia dilantik mengetuai para malaikat dan memerintah langit, dan juga mempunyai kekuasaan di bumi. Apabila jin melakukan kerosakan di bumi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis tadi yang paling mulia kali mengetuai sekumpulan malaikat memerangi mereka. Jadi kita letak ni di peringkat awal ni pasal apa tuan-tuan? Supaya kita nak minta timpanglah, orang Melayu kita kata minta jauh daripada kita berasa kita ni hebat sangat. Bahasa orang lain semua tak betul. Bahasa kita ni kemas sangat. Kita nak buang, sebab kita baca sejarah tu sepintas lalu, kita kena ingat kalau lah ni kita mulia tuan-tuan, lah ni kita rasa kita hebat, kita mulia, kita bimbang di akhir hayat nanti kita jadi macam iblis ni tuan-tuan. Okey. Pertama sekali ialah jin dicipta daripada lidah api. Dalilnya mana? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia daripada tanah kering seperti tembikar. Ini salah satu kronologi penciptaan manusia ni. Kita pernah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi macam dengan tembikar.
Bila tepuk ni kosong, bukan ada pun bunyi. Bila dah dikerah, buat bentuk, mula-mula lembek, busuk, kemudian dia kering. Kering tu bentuk dah ada, bentuk dah macam tembikar kosong. Salah satu marahil, peringkat kejadian manusia sebelum Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihi salam. Min salsalin kal fakhar. Dan dia menciptakan jin daripada lidah api. Mimmarijim min nar. Mimmarijin min nar. Kita tengok api hak menyala tu, hak atas tu, hak menyambar-nyambar tu, daripada situ Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin ini. Kita ni tuan-tuan sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, kita hanya mampu berkata sadaqallahul azim. Kita percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Lagu mana Allah buat, tak ada manusia boleh fikir ini tuan-tuan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kita syukurlah Allah Subhanahu wa taala bagi kita jadi orang Islam ni tuan-tuan. Kita nak percaya benda-benda macam ni ada sumber. Bukan main dengar orang tua-tua kata, bukan main dengar dulu orang dulu abang. Tak boleh, kita kena tinggal sifat lagu tu. Kalau tidak, akidah kita bermasalah, amalan kita seharian pun akan bermasalah. Pasal duk ikut orang buat, tak tahu ambil mana tuan-tuan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan, amalan orang Melayu masa tanam uri yang kita duk tanam bawa balik pada hospital tu kan. Hospital kita anak lah bawa balik, saya anak ujung-ujung bawa balik beranak di sini tuan-tuan. Bungkus elok kan main, dia ikut nak bagi hadiah apa. Dia tak tu, hadiah apa bagi? Banyak uri. Dengar kertas yang orang beluk hadiah. Elok bukan main. Dulu anak saya beranak, mula-mula beranak di luar negeri, di Jordan tu kan. Mak telefon pesan, awak balik uri tu. Kita pun akan kalut tanya doktor Arab panggil masyimah. Dalam bahasa Arab dia kata masyimah. Tanya dia tanya nak buat apa? Saya pun tak tahu nak abang nak buat apa tuan kan. Lah kali tinggal gitu. Sebab amalan hak kita duk buat di sini tuan-tuan punya jaga. Benda tu macam jadi syariat penting tu. Misi buat balik, misi tanam. Tanam saja tak apa lagi lah. Nak jaga kebersihan. Tapi orang kita sebelum dia tanam dia buat apa tuan? Tuan-tuan dulu lah, cuba ingat masa anak dulu buat lagu mana orang perempuan tu. Basuh dulu pertama. Lepas tu basuh lagu mana? Basuh lagu tu dia jaga buah apa? Macam-macam dia buat. Sangkepin lah, buah tu, buah ni. Saat lagi masa nak tanam tu, ramai di kalangan orang kita ni, dia mesti buah benda tajam. Buah apa dulu? Buah paku. Tuan-tuan cuba tanya diri tuan-tuan, buah paku tu pasal apa? Tuan-tuan jumpa dalam kitab mana? Dalam Matla'il Badrain dekat abang. Kalau dalam kitab Sabilul Muhtadin, suruh tanam buah paku, ada tuan-tuan? Tak ada pun. Tapi kita jenis ikut hadu abang tok kita dulu. Lah bila kita jadi tok, kita pula abang kacu, awak balik tu buah paku. Buah paku, buah cermin pecah, buah. Ini semua khurafat tuan-tuan, tidak kena mengena dengan agama kita. Tapi kita warisi ni turun temurun. Hak-hak tinggal lah. Amalan. Lepas tu kena tanya jugalah. Kena tanya juga, betul ke ni hak kita buat ni? Ambil mana? Tapi bila orang tak mengaji, kadang-kadang benda-benda yang ada dalam syariah pun orang tak mau buat. Amalan timbang rambut lepas beranak. Beranak cukur kepala, timbang rambut. Budak-budak tu buat apa? Hak ni sunnah. Ni ada dalam kitab-kitab kita kena buat lah. Dalam hal cukur kepala, budak-budak lah tuan-tuan. Seminggu lepas beranak tak cukur lagi. Sebulan tak cukur lagi. Ni dia. Ni kena buat lah. Pasal ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang tak sunnah, bercanggah pula dengan ajaran agama, percaya yang bukan-bukan itu kita buat. Ada dalam sunnah kita tinggal. Kita buat tak apa saja. Lepas tu kena balik juga, kena tengok nusus nas syariat, supaya bila kita buat,
Kita tahu pasal apa kita buat. Kita kalau kita tahu kita buat pasal apa, dia tenang tuan-tuan. Kita buat ni berasa puas hati. Okeylah tuan-tuan, kita teruslah, bukan nak panjang tajuk tu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, cerita tentang kejadian manusia, kejadian jin ni. Ni dalam surah Al-Hijr ayat 26-27 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni Nabi Adam seorang lah, kita dah, daripada tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Asal dia ambil di bumi ni lah, tanah hak busuk-busuk, hak kotor-kotor tu, itulah asal kejadian kita tuan-tuan. Bau busuk kita pada ketika itu. Itu peringkat pertama. Bukan selepas Allah Ta'ala keringkan dah ada bentuk dah. Dan jin, dan kami telah menciptakan jin min qablu. Ini kita dapat satu lagi maklumat daripada Quran. Maknanya sebelum ada manusia, jin ada. Mana kita keyakinan tersebut? Tu Allah sebut. Ini kita yakinlah, kita percayalah. Nah, ada orang bunian. Bunian ni tuan-tuan nak terjemah dalam bahasa Arab. Kalau ada tu guru ustaz nak terjemah ke mana bahasa Arab, jin, bunian tuan-tuan. Jin lah, dah payah apa? Kita ada orang bunian. Nenek kebayang tuan-tuan percaya? Takkan nak percaya lagi kot. Itu semua cerita-cerita yang kita warisi. Tok kita cerita dulu, cikgu sekolah pun cerita juga. Jadi kita percaya ada orang bunian. Bunian tu jin tak? Jin lain, bunian lain. Tahu mana? Kita tahu mana kata jin tu yang lain, bunian tu yang lain. Sebenarnya bunian tu jin tu lah. Senang lah, bukan susah mana pun. Jangan duk persulitkan soal agama ni tuan-tuan. Tengok ada yang ada nas, apa benda-benda nak akidah. Akidah ni tuan-tuan kena benda yang jelas. Baru boleh kita percaya. Yang kuat lagu ni senang. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakannya sebelum itu, yakni sebelum adanya Nabi Adam, min naris samum, dari api yang sangat panas. Hak kita tengok di dapur kita tu dah lagi. Hak tu tak panas terang mana lagi. Hak panas daripada tu, yang paling panas kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita nak tengok pula dalam hadis. Dalam hadis kata lagu mana berkenaan dengan jin ni? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dicipta daripada cahaya. Ni mana boleh fikir, manusia tak boleh fikir. Ni yang ada ialah kita percaya apa yang disampaikan kepada kita. Wa khuliqal jannu min nar. Jin pula dicipta daripada api. Wa khuliqa Adam, dan dicipta pula Nabi Adam, manusia pertama, mimma wusifa lakum, sebagaimana yang diceritakan, dikisahkan kepada kamu, yakni dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis lain yang panjang lebar yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dhahhak ni salah seorang ulama tafsir, anak murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Depa ni talaqi ilmu ni daripada sahabat yang dipanggil sebagai habru hadhil ummah. Al-habr ni sebagai, kalau dalam Yahudi, padri lah. Wah, alim, ahli ibadat, alim. Dalam agama kita, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkenal sebagai pakar ta'wilul Quran. Jadi kita ambil ni, disebut sumbernya. Tu pun tuan-tuan, hak saya nak baca ni, kadang-kadang ada ulama tak terima lagi.
Punya halusnya ulama kita. Pasal apa dia kata? Ibnu Abbas tidak nyatakan hak dia nak habaq ni daripada hadis mana Nabi SAW sebut. Ada ulama tak terima lagi, tuan-tuan. Tapi ulama lain kata tak. Kalau dia sebut, walaupun dia tak sebut daripada Nabi SAW, perkara-perkara yang tak mungkin manusia boleh reka ni, tuan-tuan, oleh kerana ketinggian darjat para sahabat, kita yakin hak dia kata ni, walaupun dia tak sebut daripada Nabi, itu misi daripada mulut Nabi SAW. Sebab tu timbul hak ni, hak saya nak sebut ni, ada ulama kata hak ni Israiliyah, ada ulama kata tak, ni kita kena terima. Dia timbul lagi khilaf. Tapi kalau hak tadi sebut dalam Quran, sebut dalam hadis, jelas, hak tu ulama tak tolak dah. Hak ni saya nak baca kat tuan-tuan ni, masih ada pertikaian di kalangan para ulama lagi. Apa Ibnu Abbas sebut, tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahak ni? Ibnu Abbas kata bahawa apabila jin melakukan kerosakan di muka bumi dan mereka menumpahkan darah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus iblis bersama sekumpulan para malaikat. Mereka membunuh jin-jin tersebut dan menghalau mereka ke pulau-pulau yang berada di lautan. Hadis ada? Tak ada hadis. Tapi Ibnu Katsir naqal kalam ini, tuan-tuan. Abu Ja'far At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari sebut benda yang sama, menunjukkan bahawa mereka terima yang ni adalah termasuk perkara-perkara yang walaupun Ibnu Abbas tidak sebut sanad dia qala Rasulullah, tapi sebenarnya yang ni diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu mana kata malaikat apa nama jin-jin menumpahkan darah. Tu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan penciptaan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Bila Allah habaq kat malaikat, Allah nak cipta jin, nak cipta manusia, malaikat tanya, adakah engkau akan menjadikan satu makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi? Quran sebut tak, tuan-tuan? Siapa yang buat kerosakan? Siapa yang menumpahkan darah tu? Tak, Quran tak sebut. Quran bukan sebut. Cuma malaikat kata, adakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Tapi sebut tak bahawa yang buat tu jin? Tak pun. Jadi ulama lah tafsir. Ulama lah yang menafsirkan maksudnya malaikat tanya tu kerana mereka tahu sebelum daripada tu, mereka jadi sebelum daripada jin. Mereka dah tengok jin. Bila Allah ciptakan, sebelum manusia dicipta, mereka buat kerosakan, berbunuh-bunuhan sesama mereka. Tapi itu baru satu tafsiran. Sebagai ulama, bila bincang ayat tersebut, mereka kata tak, kita tidak ada nas yang nak tuduh jin buat kerosakan tu, nak tuduh jin menumpahkan darah. Tapi kata para ulama, takwil ayat itu ialah Allah yang beritahu para malaikat bahawa makhluk yang nama manusia ni, mereka akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Nak tuduh jin kena ada bukti. Tak kira jin kata tuduh aku, ambil mana? Kan. Dah sikit-sikit nak bukti, nak dalil. Mana dalil? Tak ada apa sebut nama aku. Sebab tu ulama berbeza pendapat dalam nak menafsirkan ayat tersebut. Tetapi sekurang-kurangnya kita ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menafsirkan begitu. Takkan tak padan lagi kot, tuan-tuan. Tuan-tuan duk buat amalan tu, amalan ni sandak kat mufti Kedah ya pun, sandak kat ustaz-ustaz yang mengajar di sini ya. Ni siapa hak nakal ni, tuan-tuan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bukan calon-calon sahabat yang Nabi doakan yang masa tadi. Jadi saya ingat kuat lah kalau kita nak pegang pun bahawa hak disebut oleh Ibnu Abbas ni benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang kita ambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu. Tapi kalau ada orang tak mau percaya, dia tak masuklah rukun iman ni. Mana kalau dia lah, dia balik, dia tak mau pakai cerita ni, dia manhaj lain, tak apa, kita boleh terima.
Sebab yang ni tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut secara jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita, saya sendiri kalau tanya dia, saya percaya cerita ni. Sebab saya jumpa dalam banyak kitab para ulama kita yang tulis bab ni. Inilah satu peristiwa yang pernah berlaku di zaman sebelum kita ada dulu ni, tuan-tuan. Ibnu Ishaq ni salah seorang perawi sirah lah. Tapi dia juga banyak meriwayatkan kisah-kisah seumpama ini. Meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dengan sanadnya bahawa nama iblis sebelum peristiwa maksiat tersebut, yakni maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Azazil. Yang ni pun ulama tidak sepakat untuk pengetahuan, tuan-tuan. Nah, yang ni pun ulama tak sepakat dalam nak terima ni athar yang ada pada kita ni. Dia kata tahu mana kata nama Azazil, kita kata yang ni, dia kata ni dhaif. Tak apalah tu. Makanya kita tahu ada perbahasan para ulama dalam bab ni. Dan dia mendiami bumi. Dulu dia pernah duduk dah ni, tang langgak yang tuan-tuan duduk ni. Tang apa nama tu ni? Apa nama tu? Saya pun pernah duduk ni dulu kan, duduk Taman Satria tu. Lama agak saya duduk. Dulu sebelum kita main duduk tang ni, tuan-tuan, depa duduk dah. Dia tahu semua jalan kita duduk murung dia, kawasan dia. Tambah pula gula apa pula kawasan dia. Depa pula banyak daripada kita. Dia merupakan makhluk yang sangat kuat beribadah. Ni semua cerita-cerita ni kita ambil daripada mana? Ibnu Abbas yang nukilkan kepada kita. Bagi saya cukup untuk kita percaya. Kuat ibadah ni. Kita tuan-tuan nak sembahyang duha pagi-pagi 4 rakaat pun kan kalut sikit tinggal. Nak boleh buat 4 tu. Tahu hari tu kalau kita sembahyang 4 rakaat, insya-Allah urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau kita ada masalah kan, hari tu kita ada aktiviti, ada benda yang kita seriau lah, tak jadi macam kita nak sembahyang duha 4 rakaat. Dengan sembahyang duha, sembahyang 4. Insya-Allah Allah settle masalah kita. Kita akan rasa lapang dah sebab kita serah ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan bila kalut kenuri sembahyang lohok benda. Yang ada sembahyang duha, lohok mau ambil pendapat yang kata boleh qada ustaz, depa abang. Kalau nak ambil duit bola poket pun nak qada dah. Lepas tu nak sembahyang duha dah pakai dah. Saya ingat kalau ada ulama fatwa pun pertimbangkanlah sama. Nilailah takkanlah tak ada lari saat sembahyang pun. Nak sembahyang lohok pun. Kita nak sembahyang duha hari tu. Hari tu kita bimbang ni, takut makanan tak cukup kan. Takut sagi adik-beradik tak mau mai ke kenuri kita. Nak bagi settle semua ni, sembahyang duha 4 rakaat, insya-Allah selesai masalah kita hari tu. Tak payah bimbang. Kalau tak jadi seperti mana yang kita rancang kamu, mesti ada hikmah yang lebih besar yang kita yakin Allah akan tolong kita. Kita selalunya duk jadi bila kalut apa, yang penting tu kita tinggal. Tak minta dah ke Allah Subhanahu wa taala. Benda hak yang besar-besar sangatlah lain dua, hak tu lah barulah nak merayu-rayu. Benda kita aku boleh settle ni, tak minta dah ke Allah taala. Tak kena tu tuan-tuan. Ulama-ulama dulu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum garam pun minta ke Allah. Garam nak makan, hak tu pun minta, benda remeh temeh. Pasal depa dibiasakan. Walaupun kecil kita rasa boleh buat, belum tentu kita boleh buat. Kena latih diri kita. Apa pun minta ke Allah. Apa pun sikit-sikit minta ke Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita rasa Allah lah yang akan boleh menyelesaikan segala masalah kita. Kecil ke besar ke, kita kena latih diri kita dan juga anak-anak kita buat benda tu. Dia merupakan makhluk yang sangat kuat beribadah dan paling banyak berilmu. Kita ni tahu banyak mana sangat ya. Bab masbuk muwafiq, kalau kena soalan tertentu, nak tanya ustaz lain ni, saya pun tak tahu bab ni nak jawab. Bab masbuk muwafiq ya, kadang-kadang tak erti nak jawab dah. Tanya bab zakat fitrah pun kadang-kadang keliru. Lepas tu berasa lagu alim sangat dah. Dah kita tak tahu mana ni iblis dulu, makhluk yang sangat kuat beribadah dan paling banyak ilmu, paling berilmu, dan dia berasal
dari satu golongan yang dipanggil jin. Nah, ni kita tahulah asal usul iblis tu dia pun jin juga. Setengah ulama kata dia ketua kepada jin, asal jin. Nah, ni semua khilaf. Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in yang sangat disegani, dia kata apa tuan-tuan? Lam yakum minal malaikati tarfata ainin. Ini pendapat Hasan al-Basri. Pertama kali dia kata jin ni bukan sekali-kali bukan daripada kalangan malaikat. Kadang-kadang ada orang keliru dalam ayat dia di bawah tu, iaitu ayat dalam surah yang kita baca hari ini, surah Kahfi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Allah sebut clear. Jadi dia terang sebab ada orang zaman dia barangkali timbul. Ada orang kata Azazil ni dia sebenarnya malaikat, bukan daripada jin. Sebab dia duduk dengan malaikat. Dari tafsiran-tafsiran ni semua tak betul. Sekali-kali sedetik pun dia tak pernah jadi malaikat. Sekelip mata pun dia tak pernah jadi malaikat. Dia memang jin. Bahkan Hasan al-Basri kata wa innahu la aslul jin. Ini pendapat Hasan al-Basri. Tadi kita baca seolah-olah iblis ni dia bukanlah asal keturunan bangsa jin. Dia salah satu daripada jin-jin yang ada. Nampak lagu tu. Tapi Hasan al-Basri menegaskan bahawa dia macam Nabi Adam. Wa innahu la aslul jin. Dia tu ialah asal keturunan jin. Mula-mula makhluk jin ni mula dengan dia. Macam mana kama anna Adam aslul bashar, sebagaimana Nabi Adam yang merupakan asal keturunan manusia yang ada ini. Jadi kita tahu ada khilaf dalam bab ni. Tak apalah, yang penting kita tahu bahawa iblis tu jin. Sama ada dia adalah asal keturunan jin atau dia salah seorang anak cucu jin, wallahu a'lam. Tapi kita ada di depan kita kata-kata para ulama kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiap minggu kita baca Kahfi tuan-tuan. Tiap minggu kita akan diperingatkan tentang kisah ini. Kecuali orang yang tak baca dia tak akan teringat. Sebab dia tak baca. Dia pergi baca Baqarah hari ini. Hari ini baca banyak apa? Baca Ali Imran. Kahfi dia tak baca. Lah, hari Jumaat ni jangan tinggal Kahfi. Pasal ini sunnah Nabi SAW. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Ayat ni sebut kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Mana bila sebut idh ni suruh kita ingat. Maknanya orang ni, nama kata manusia ni, umat Islam ni tak boleh lupa cerita ni. Pi mana pun dia mesti ingat cerita ni. Kisah apa dia tuan-tuan yang Allah tak bagi kita lupa ni? Iaitu Allah pernah kata kat malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Allah tak bagi kita lupa iblis ni. Sentiasa dalam kepala kita iblis ni musuh kita. Dia adalah daripada golongan jin. Tak sebut ayat ni sama ada dia tu asal jin ke atau dia sebahagian daripada jin sahaja. Ayat ni masih boleh ditakwil oleh para ulama kita. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Hak ni Allah nak bagi kita ingat. Dia dulu orang alim, dia dulu orang hebat, orang berilmu, tapi satu ketika dalam hidup dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
patutkah kamu? Tadi kita bila baca tadi, Allah tanya kita, patutkah hangpa percaya kat dia? Afatattakhidunahu, adakah patut kamu mengambil dia, menjadikan dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin? Aulia ni tuan-tuan, salah satu makna pemimpin, wali. Yang kita lah kat anak kita, kita lah wali pada ayah anak kita. Dan pemimpin nak tentukan kehidupan dia. Kalau kita kata hang tak boleh menikah, tak boleh dia. Salah satu lagi makna wali ni ialah teman rapat. Hak kita percaya, waliyun hamim. Orang kita ni tuan-tuan, memang dia tahu tu musuh dia. Tapi ada kalanya dia tak boleh beza. Dia percaya kat jin ni, percaya kat iblis, turunan-keturunan dia. Bila kan? Bila Tok Bomo abang, orang Melayu tuan-tuan, beriman bukan main ni. Tapi bila Tok Bomo abang, ya Allah, Tok Guru dia tak pakai tu. Dia pakai Tok Bomo tu. Dia pergi berobat tuan-tuan kan, sakit. Tok Bomo tu tanya jin yang masuk dalam badan pesakit tu kan, hang main mana dia tak? Kadang-kadang Tok Bomo tu tanya lagu mana, tanya mak hang siapa? Tu dia tanya mak hang siapa? Jin tu pun abang lah. Dalam keadaan pesakit tu, duduk tengah sakit tu kan, duduk tak sedar tu, dia tunjuk tu rumah dia tu. Kena tunjuk rumah kita. Allah, percaya tu. Dia kata takkan murung pun. Tu hak sakit tu, hak masuk dalam badan dia tu, jin tu dia sendiri abang. Kata dia tu main rumah kita, berkelahi dia balik dengan kawan-kawan sebab pada hampa menakan kita tu. Berkelahi ni tak ada ubat. Cari Tok Bomo balai balik. Pasal apa? Tu jin takkan murung kot. Jin tu lah ya abang tu sebenarnya. Ya abang tu hak Allah abang tu. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Sedangkan mereka itu musuh kamu. Allah abang dah buat tu musuh hangpa. Percaya juga. Dia kata saya ni wali. Jin tu abang lama, saya ni wali, percaya. Pergi duduk Gunung Jerai jumpa kan, mai merupa pakai jubah dia tahu Ustaz. Allah cakap pakai jubah, percaya dah. Dia apa? Jin. Dia jin Islam. Jin Islam pun macam orang Islam kat pemurung pada agak kan. Percaya. Padahal Allah pesan kat kita dah, jangan duk percaya apa-apa ni. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Tu Allah pesan kat kita tiap-tiap minggu baca surah Kahfi ni. Sedangkan mereka itu musuh kamu. Percaya apa-apa. Pi upah pula Tok Bomo siam titiakang, suruh musuh kita tu pi buat ke orang ni kafir terus tuan-tuan. Siapa sihir orang tuan-tuan, jumhurul ulama kata kafirun, kafir. Bukan main-main tuan-tuan. Jadi kafir. Gamak ke tuan-tuan. Kita nak pergi jumpa Tok Bomo kerana kita berkenan keadaan darah tu, kerana kita nak pergi pecah belah rumah tangga siapa-siapa, kerana kita sakit hati kepada perniagaan orang, kita pergi cari Tok Bomo buat. Kita jadi kafir. Menurut pendapat jumhurul ulama, majoriti ulama kata kafir tuan-tuan. Walaupun ada segelintir ulama kata dosa besar, tak sampai jatuh kafir. Tapi itu minoriti. Tapi majoriti ulama kata siapa sihir orang jadi kafir, batal akidah. Min nawaqidil iman. Susah hati kita dengar masyarakat kita duk guna sihir ni sampai lah. Geng-geng menega bukan pakai bati menega apa dah. Okey apa? Kita tahan depa buat. Orang ni buat. Siapa buat tu sebenarnya puak-puak kita, sama-sama kita. Tuan-tuan pergi tanya geng-geng jual buah di Guang. Kan tuan-tuan pergi jalan apa? Jalan masuk pergi belah Sungai Yan tu. Haduk menega. Ada tak? Allah dia kata duit silin tuan pergi tengok.
pagi-pagi. Adalah hari tu duit silin penuh kau tu. Apa dia yang tabung duit silin ni? Kaya sangat ke? Dah, depa ada benar-benar tu dibuat. Tanya ada orang kata Allah Taala kat tepi. Buat sama-sama peniaga kita. Hak tu yang sedihnya kita orang Islam. Patutnya kita kalau kawan kita berniaga laku, kita seronok. Kita kena seronok. Kita tak boleh rasa dengki. Bunyilah jam tu tuan-tuan. Saya nak bagi satu zikir tuan-tuan untuk bagi buang rasa dengki. Tak amal. Nabi suruh amal zikir ni hari-hari. Mudah. Tuan-tuan buka alamat surat tu ada satu zikir pagi-pagi kena baca sekali, paling kurang petang sekali baca. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakash syukr. Pernah jumpa kan dalam maksurat tuan-tuan baca dah tu. Yang tak pernah lagi pergi cari buku maksurat tu, cari hak bunyi macam tu. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakash syukr. Siapa yang kata pagi-pagi, kata Nabi SAW, dia telah menunaikan tanggungjawabnya untuk bersyukur pada hari tersebut. Kita ni kena bersyukur ke Allah Ta'ala hari-hari. Mungkin kita tak terbuat, tak mensyukuri nikmat Allah. Baca ni Nabi kita settle masalah kamu. Kamu telah bersyukur kepada Allah pada hari tersebut. Malam siapa baca pula? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakash syukr faqad adda syukra lailatih. Maka dia telah menunaikan kewajipan tanggungjawabnya untuk bersyukur untuk malam itu. Jadi kita kena baca lah. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia tu yang penting tu. Zikir ni tuan-tuan kena hayati. Dia bukan macam Quran. Quran tak faham dapat pahala dah. Zikir belum tentu tuan-tuan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ya Allah, pagi ni apa-apa nikmat yang aku dapat. Kalaulah kita dapat apa-apa nikmat hari ni, pagi tadi, kita baca doa. Au bi ahadin min khalqik. Atau nikmat itu engkau bagi kepada mana-mana makhlukmu. Jiran kita menegak dia laku lebih. Siapa bagi dia laku tu tuan-tuan? Allah yang bagi. Faminka. Semua tu mai daripada engkau ya Allah. Hak dapat kat kita ke? Hak dapat kat adik kita ke? Dapat kat kak kita ke? Dapat kat jiran kita ke? Dapat kat kita ke? Dapat kat orang ke? Faminka wahdaka. Kita yakinkan diri kita. Kita kata sebenarnya benda tu yang boleh kat aku tu pasal mai daripada Allah Ta'ala. Kalau boleh kat orang, mai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi kita nak dengki tak tuan-tuan? Tak. Dia hilang lah rasa dengki, rasa bangga diri pun hilang, rasa dengki kat orang pun akan hilang. Faminka wahdaka la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Falakal hamdu. Maka oleh itu, kerana aku yakin hak dapat kat aku ni mai daripada engkau ya Allah, maka aku kena bersyukur. Falakal hamdu walakash syukr. Bagimulah aku nak luahkan rasa puji, nak puji engkau ya Allah atas kebaikan yang engkau bagi kat aku, nikmat tersebut, dan kepadamu aku nak bersyukur. Wal falakal hamdu walakash syukr. Hak dapat kat orang pun sama juga, aku nak puji engkau ya Allah. Engkau tak bagi ke aku, pergi bagi ke orang lain tu mungkin ada hikmah. Sebab takut bagi ke aku, dia aku jadi sombong, jadi bongkak dan sebagainya. Bagi kat dia supaya aku sedar aku juga lemah, aku kalah dengan dia. Dia lagi hebat pada aku, patut sebab tu dapat kat dia. Falakal hamdu walakash syukru. Dan kepadamu lah ya Allah aku nak luahkan terima kasih ya Allah, kerana bagi kat dia tak bagi kat aku. Semuanya kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Pagi baca sekali tuan-tuan, jangan lupa malam sekali baca, malam baca sekali. Apa zikir dia? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka
la syarika lak falakal hamdu walakash syukr. Jadi cukuplah kot malam ni tuan-tuan dekat tu kuliah kita. Nanti insya-Allah moga Allah izinkan kita bulan depan kalau tak ada arai kita jumpa lagi insya-Allah. Tuan-tuan, kita nak masuk beberapa fakta tentang jin yang perlu diketahui oleh manusia insya-Allah. Dan sebelum saya tutup ni tuan-tuan, insya-Allah tahun ni pihak kami Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Kedah akan mengadakan ibadah korban ni sekali lagi di negara-negara umat Islam, khususnya di Afrika. Tahun ni Kedah, Yayasan Amal Negeri Kedah ni akan ke Chad dan juga satu kumpulan lagi akan ke Nigeria. Kita baru dapat tempat baru di Nigeria, kita nak pergi ke Nigeria. Saya duk cadang nak pergi ke Nigeria lah insya-Allah. Jadi korban ni tuan-tuan kita buat dengan harga macam tu juga. Walaupun lah ni ada krisis, duit kita duk jatuh. Pergi Mekah kita tak ambil 800 lah. 700 lebih lah tinggal. Duk seraya awak kami pun, tapi kami masih kekalkan harga setakat ni 300 setengah. Kalau teruk sangat tu kita minta tambah sikit lah 10-20 ringgit untuk cover kenaikan harga tersebut. Okay. Jadi takat ni satu bahagian 350 ringgit. Korban ni tuan-tuan tanyalah ulama mana pun yang afdalnya buat tempat kita. Korban ni afdal buat tang mana? Buat tempat kita. Cuma tempat kita ni ada sebahagian daripada kita ni dia nak buat, tapi bila sebut 800 ni bahasa kelam mata juga. Jadi hak tak mampu tu mai buat juga. Buat kat kami. Kita buat di luar negara sana. Daripada duk kira afdal tak buat, baik buat juga. Betul tak tuan-tuan? Okey, bagi yang dah mampu dah buat sini, buat tempat kita. Saya lebih offer tuan-tuan, buatlah tempat kita ni kan. Tapi kalau banyak sangat pun masjid boleh terima berapa puluh ekor tuan-tuan masjid tuan-tuan ni kan. Kalau dia main 40 ekor larat lah tuan. Pakai rebah je tuan kuasa tuan kan. Banyak mai duk buat gini tuan, duk baru tu, tu banyak. Hak nak pergi duk tolong tu tak berapa orang. Jadi kok mana pun tuan-tuan kita tak larat buat kan. Saya pernah duduk Pondok Posi dulu. 40 ekor tuan-tuan. Sehari 10 ekor yang larat buat. Hari raya pertama 10, raya kedua 20, hari raya ketiga 10 tu pun Allah lembek lepas raya tak boleh pergi mana. Kita tak larat buat. Jadi kalau rasa tak larat mai kami 300 setengah kan. Unta mahal sikit lah 500 setengah. Kambing 480. Yang dah buat di sini dah. Ada ayah meninggal dah. Tu ada ayah meninggal dah. Mak meninggal dah. Suami meninggal dah. Isteri meninggal dah. Boleh buat korban untuk ayah kita, mak kita mati dah tuan-tuan. Khilaf para ulama kita kalau dia tak wasiat. Kalau dia wasiat, sebelum dia mati dia pesan dah kat kita, suruh kita buat korban bagi pihak dia setelah dia mati, boleh buat tanpa ada khilaf. Tapi kalau dia tak wasiat, hang ni yang jadi khilaf kita ni tuan-tuan. Jadi ulama-ulama selain mazhab Syafi'i membenarkan buat korban untuk orang mati dah walaupun dia tak wasiat. Tuan-tuan nak pakai pendapat tu boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat yang kurang kuat, yang marjuh, yang membenarkan kita buat korban untuk orang yang mati dah walaupun dia tidak wasiat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Tak mau juga, tuan-tuan boleh buat dengan satu cara pada orang yang mati dah ni. Tuan-tuan buat atas nama tuan-tuan sendiri, hadiahkan pahala itu kepada suami kita yang telah pergi dahulu, kepada ayah kita yang dah, kalau kita duit banyak buatlah kat mereka. Dan pahala besar. Mana ada amalan yang lebih Allah suka dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban melebihi ibadat korban? Tak. Kalau kita ada lebihan, buatlah sini satu, boleh buat di luar negara bersama dengan kami dengan hanya 350 ringgit sahaja untuk ayah kita, untuk mak kita. Yang itulah saya offer tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat, masukkan duit dalam akaun Yayasan Amal Malaysia, hantarlah resit dan nama orang yang nak buat korban tersebut beserta alamat kepada saya, insya-Allah. Ambil nombor telefon saya kat kat jawatankuasa masjid pun ada, insya-Allah. Jadi sekadar itu tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap yang kurang tu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وعلما وعملا صالحا. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Satu lagi tuan-tuan, kok-koklah ada di kalangan tuan-tuan yang nak pi dengan kami, boleh hubungi kami, tapi cepat sikit. Tiket kau 2 hari kau duduk naik tuan-tuan. Nah.